Okay, hari ni kita start. Everybody need to prepare piece of paper and kertas dan dan pen ke, pembaris ke. Okay, element of project costing, we have 4 elements of project costing. Project costing macam kita nak mulakan perniagaan. So the first day, first day of business or project, what the cost you need, apakah kos yang perlu ada. We have first element, cost is capital expenditure. So awak kena, yang saya highlight, which is I highlighted, that you have to write on your piece of paper. First is capital expenditure ataupun belanja modal. So apa contoh belanja modal ni? Purchase of fixed asset or cash or hire purchase. Kita beli apa? Asset tetap. Capital expenditure. Ada sikit Kalau bahasa short form dia CAPEX, CAPEX, CAPEX. Capital expenditure, iaitu yang berkaitan kita nak beli aset, fixed asset. Contohnya kalau awak nak buka restoran, if you intend to start your restaurant business, then you have to purchase of equipment. For example, oven, okay, refrigerator. This is purchase of fixed asset. And then second is working capital. So this is element that you need before you start the business first day. Then you need to prepare these 4 cost of project costing. So second one is working capital. Working capital boleh tak? Working capital ialah yang berkaitan dengan is related to current asset and current liability. So it is related to current asset and current liability. Okay. Current asset tolakkan dengan current liability. Then the third one is pre-operation and other expenses. Pre-operation maksudnya apa? Cost sebelum nak mulakan perniagaan.
and other expenses. And other expenses maksudnya belanja-belanja lah lain. Contohnya kalau nak mulakan perniagaan tu, sebelum nak mula perniagaan mesti ada kos-kos dia lah. Awak nak bayar lawyer ke, ya? Nak sediakan duit untuk belanja ke, belanja perasmian, and other expenses. And then last is contingency cost. What is contingency cost? Contingency cost ni maksudnya macam contohnya kos-kos awak tak jangka. Kos tak jangka. Betul. Contingency cost is kos tak jangka, funds to cover unexpected costs. So unexpected cost, for example, what is example of unexpected cost? For example, a lawyer awak kena saman, and then accident, and then kerosakan besar, terbakar, okay, and then harga harga turun naik, harga barang naik mendadak. So it is unexpected cost. So the contingency cost is like you as a student, you may face the contingency cost. For example, accident, sakit, illness, for example. Then you have to go to the clinic and get some medicine, and then you may face the cost, contingency. That's what we call is a contingency cost. Alright. Ni salin sekejap boleh tak? Project implementation cost. So yang atas tu the title is project implementation cost, cost pelaksanaan project. We can divide into 4. First is capital expenditure. Second is working capital. 1 month. 1 month, for example, apa maksud 1 month tu? Tulis. Apa maksud 1 month? Ini awak jangan buat lagi, awak kena tulis. Sebab yang ni semua saya akan beri nota ni. Apa maksud 1 month? 1 month maksudnya apa? 1 month maksudnya sebulan awak tak beroperasi. Tulis sikit. 1 month is sebulan tak beroperasi. Awak tak tulis, sikit hati betul lah awak tak tulis. Sebab macam awak pandai. 1 month maksudnya apa? Awak tak beroperasi. Kalau contohnya awak tak operasi 1 month, so we can cover the cost. Okay. Yang kita ada pre-operation and other expenditure and contingency. So awak kira boleh tak? Tak payah tulis tajuk boleh tak? Tulis kira semua, tulis. And then awak kira contingency. Contingency 10%, maksudnya apa? Daripada atas awak campur semua ni, you total up from the top up to bottom, up to down. You plus and then you calculate by 10%. 10 bagi 100 darab jumlah ni. This is contingency. And then the total is daripada atas sampai contingency ni. Boleh buat tak? Tak payah tulis ni boleh tak? Sebab nanti saya akan beri nota ni. So jadi banyak pada kerja je lah. So I want to make sure that you write. Alright? I give you about 5 minutes. Then you will get these two figures. Then after you finish calculate, then you may inform me. I will give the answer. Alright? Then you compare your answer with my answer. Whether dah. Dapat tak yang mana? Can you get the answer? So you can refer to my answer whether you can get the answer. So how you arrive this figure 11394 is you just
total up from up top up to down, and then the total of that you have to calculate 10%. 10% kalikan dengan jumlah dia dapat berapa? 11,394. And then you jumlahkan semua ni, awak akan dapat apa? 125,394. Tulis. Jangan datang tak tulis pula ya. Biar. Kalau lambat tu denda itu je lah. Tak ada denda lain ya. Okey dah. Tak payah tulis figure dia. So look at this. I have a subtitle and I try to explain in English. So remember that you have to focus 100%. Then you can refer back after the class. Then I will give the PDF. Alright, if you miss the notes. And then third is source of financing. So now we are in the chapter financial plan, chapter 12. This is final chapter. And source of financing. Apa maksud source of financing? Sumber kewangan. Macam awak nak sama belajar ni, what is your sumber kewangan? Awak nak sama belajar ni, macam mana awak dapat duit? Mula-mula hari pertama tu. So source of financing you get from where? Where you get your financing? Your parents, and then from PTPN loan, alright. But the same goes to the business. So we have source of financing, determine funds to finance a project cost. Maksudnya awak kena tentukan daripada mana dana yang awak boleh perolehi, yang awak boleh dapat untuk awak membiayai perniagaan awak. Tentunya is exactly that your business need some money, funds to operate the business. Then where you get the money? So this is determined, and then equivalent to, awak highlightkan boleh tak? Equivalent to project costing. Yang ni fund boleh tak? Determine fund. Determine fund. Awak highlightkan. Tulis determine fund. Tak payah tulis semua ya. So at least you tulis, you can get the gist dia ataupun dia punya kata kunci dia ya. Tulis. Jangan tak tulis pula. Tulis, jangan malas sangat. Yang kedua ialah apa? Equivalent. Apa maksud equivalent? Awak kena kira berapa project costing tu. Awak nak mulakan perniagaan kan? Contoh FESCO awak perlukan berapa? 3,000. So awak bagikan semua pelajar kan? So the project costing, then you can get kita ada banyak. Contohnya ada banyak kan untuk your FESCO tu kan. So mungkin daripada kutipan, mungkin ada kawan-kawan awak pinjam barang dan sebagainya. So everything you have to list down and you have to determine. And then sources kita akan daripada mana? Internal or external. Internal maksudnya apa? Awak dapat duit daripada awak sendiri. So you have 4 of you in one group. One group you have 4 partnership. Then every partner have to contribute the funds. Then you can get from internal, and also you can get from the external. Alright, external. For example, you can get from the bank. So I highlightkan internal or external. Okay. So I need more faster because of I have to fit the time before 10. But because of at 10 you have to propose your business plan, your progress. And then element of source financing. Kita boleh dapat daripada duit awak untuk business, you can get from awak highlight. Awak tulis boleh tak? External and internal. Tulis sekarang. So the elements of a source financing you can get from external, daripada luar, and also from internal. Internal is from your contribution, your partner's contribution. So external daripada luar ni, daripada luar awak kalau awak pinjaman loan you can get from apa? Awak tulis apa? Loan. So you can get from loan, pinjaman. Pinjaman ni tertakluk kepada apa? Tulis. Yang awak ada masa cakap awak ni rakam ni. So loan, so kita ada apa? Long term and short term. Long term maksudnya apa? Kita boleh buat pinjaman lebih daripada apa? Setahun. Short term kita kurang daripada
tahun. So dia subject to interest. So everybody, not every loan you need to pay interest instead of your loan amount. Okay, that's very because I express to you that loan is boleh memerangkap nanti bila mana awak tak mampu bayar. Okay, and then hire purchase. Apa maksud hire purchase? Tulis sikit. Hire purchase ialah apa? Apa maksud hire purchase? Kita beli, kita bayar setiap bulan. Macam contoh motor awak bayar setiap bulan hire purchase. Then selepas awak bayar habis, awak akan dapat hire dulu, and then you can get the item. Itu maksud hire purchase. Berbanding dengan sewa. Sewa awak bayar sewa rumah kan, tak dapat untuk beli dia. So tadi hire purchase ni, awak bayar every month, then after you finish the payment, at the end of the payment, then you can get the title. You can get that motor, that motorcycle. This is hire purchase. Hire purchase is but I can give you the table. I will give you the table. And then internal source maksudnya awak dapat duit daripada duit awak sendiri cash, and then also from existing asset. You have your own ataupun your old mesin oven, dapur daripada mak awak dan sebagainya bawa, and then is considered existing asset. Bukannya daripada mana-mana aset yang ada awak masukkan dalam perniagaan. So kita ada loan amortization and hire purchase schedule. Ni awak ada. Ni satu saya merah ni. Loan amortization maksudnya kita ada jadual Jadual contohnya awak nak bayar, and then dia berkait dengan apa? Pembayaran bertahun-tahun nak kena bayar. So kita kena bayar bertahun-tahun, dan di situ kita kena bayar interest and also the principal. Alright? So kita ada dia punya ni lah. Dia punya kotak dia. Yang ni. Okey. Boleh tak awak buat kotak sekejap? Boleh tak? Dengan jumlah dia. Buat awak jangan sibuk nak ni, buat terus. Jangan sibuk nak ni. Terus buat ni. Terus buat sebab kita ada masa ni. Sebab ada jawapan yang kosong tak boleh buat ni. Tengok ni, bang dengan ni. Buat kotak itu tu. Sebab ada nota dia, buat kotak je. Buat kotak. Sebab balik saya nota dia, tak boleh jawapan. Tapi yang ni untuk awak exercise. So, dah siap? Cepat sikit. Kena cepat sikit. Awak tak ada masa nak mengumpat ke, tak ada. So, awak buat terus. Awak yang sampai terus tulis. Ambat memang tak habis saja. Okey, sementara awak ni boleh berhenti sekejap tulis 20,000 ni, sebab awak akan teruskan yang kosong. 20, awak pinjam berapa ribu? Awak pinjam berapa ribu? 20,000. How long you have to pay? 5 years. How long do you have to pay? 5 years, 5 tahun. 20,000 ni awak dikenakan interest 5%. So 5% ni kalikan dengan 20,000, cuba kalikan gunakan kereta. 5% times 20,000. So you have to ready your calculator because of this. This is your preparation before you attend your final. So on your final you have to bring along your calculator. 30,000 times 5%. So how much you get?
5% times 20,000. So you can answer in bahasa Melayu. So this is 20,000 kali 5% apa? 1,000. 1,000 Boleh tak? Interest ni awak tulis semua 1,000 boleh? From year 1 up to year 5. Same amount, 1,000, 1,000, 1,000. Okay? And principal, how to get 4,000? So berhenti jap. 20,000 principal yang awak kena bayar dalam masa berapa tahun? 5 tahun. So 20,000 ni bahagikan dengan 5. This 30,000 and you have to divide by 5 because of you have to pay 5 years. Same amount. Then 30,000 divide by 5, then you can get how much? 20,000 bagi 5 dapat apa? 4,000. Jadi 4,000 ni pun sama setiap tahun, boleh tak? So at year 3, 4 and 5, 1,000 and 4,000 you have to write 1,000 and 4,000 accordingly and respectively to the year. And then payment awak campurkan, boleh tak? Payment ni awak campurkan 1,000 tambah 4,000 dapat apa? 5,000. So awak campurkan interest tambah principal. Payment is you have to pay the interest and also the principal. Pokok. Awak tahu pokok? Bukan pokok pokok getah atau pokok santai. This is pokok punya pinjaman awak. Pokok awak punya 20,000. Then that 20,000 you have to pay by 5 years. And then you have to divide by 30,000 by 5 years. Then 20,000 bagi dengan 5 itu principal. Payment awak campurkan. Dan macam mana dapat balance? Balance senang saja. Macam mana dapat balance? Awak just tolak principal je. Sebab balance awak ialah balance pada kadar pokok tau. So 60,000 tolakkan dengan principal. Tak, awak jangan tolakkan dengan 5,000 tau. So baki pokok awak, baki pinjaman awak ialah pokok yang awak bayar ialah apa? 16 tolak 4 ialah apa? 12,000. So awak lengkapkan boleh tak? Tahun 3, tahun 4, tahun 5 boleh? So macam contohnya 16 tolak 5 berapa? Ni 20 tolak 5 20 tolak 4 sorry tolakkan principal 20,000 minus 4,000 is equal to 16. Yang 16 ni minus 4 dapat 12. And then untuk tahun 3, tahun 4, 5 cuba selesaikan. Boleh tak? Saya nak tengok nanti jawapan dia. Untuk tahun 3, tahun 4, tahun 5 awak buat sendiri. Jadi kan do it by your own. Alright? Awak boleh guna hari ni free, you can use your handphone but strictly on this subject. Kalau 3, 4, 5 tu juga buat sendiri je. Interest principal tu sama je, 1,000, 4,000, payment tu sama. Cuma baki dia nanti balance dia yang beza sikit. Dah siap saya dah siap tu. Cepat awak buat. Tapi yang lambat-lambat tu awak boleh study balik. Ni jawapan dia. Betul tak awak buat? Betul. Pandai awaknya main ikut ni tapi tak faham so you have to understand what this every single behind this table. Alright, yang ni namanya straight line method. Okay,
So kita ada reducing balance. Ini susah sikit Ini susah. Awak tak payah buat kotak-kotak lain tu. Yang awak yang ada figure je Yang atas tu nak kena pun boleh lah. Ini kaedah apa? Reducing balance ataupun annual rest. Tadi lain method awak tengok dia Indonesia sama je. Sama saja dengan prinsipal. Tapi yang ni berbeza sikit Macam mana boleh beza? Interest dia semakin berkurangan. Awak dengar dulu boleh tak? So awak pinjam 83,940. Boleh? Awak pinjaman loan 83,940. Awak dikenakan interest 5%. So 5% kalikan dengan 83,940 dapat apa? 5% times 8. Pandai. 41,927. Pandai pun. Prinsipal pula macam mana? Prinsipal mesti tetap sama Prinsipal adalah tetap sama. So 83,940 ni bagikan dengan 5 tahun. Cuba bagikan 5. 83,940 bagikan 5 dapat berapa? 16,788. Jadi awak prinsipal ni sama Tulis sikit. Prinsipal tu sama setiap tahun. Cuma interest ni ialah interest, how to calculate the interest, awak kalikan dengan apa? Yang sampai duduk sebelah yang tu supaya awak boleh belajar sikit. So saya tak ada ulang lah. 5% kalikan dengan balance ni. Okey. Patutnya aku kena datang awal sebab minggu depan awak dah cuti Cuba darabkan. Macam mana dapat 497? 5% darabkan dengan apa? 83,940. Macam mana dapat 3358? 5% kalikan dengan 67, 152. Macam mana awak dapat payment campurkan dua boleh tak? Dapat payment ni dah campurkan interest tambah principal. Dan 16,788 awak kena masukkan setiap tahun Tahun 3 16,788 tulis. Tahun 4 16,788. Tahun 5 pun 16,788. Cuma awak kena kira interest. Interest ni awak kalikan dengan balance yang terkini Contohnya kalau interest 3358, how you derive 3358 from 67152 times 5%. So awak cuba siapkan boleh tak? Tahun 3, tahun 4, tahun 5. Saya beri awak 3 minit saja siapkan boleh Nanti saya beri saya akan tengok siapa yang dah siap, saya akan terus beri jawapan cepat. Awak yang marah dengan tu jangan berbual. Apa ada masa bual lagi? Ini pun tak siap cepat. Bila siap boleh bual. Saya akan tengok siapa yang dah siap, saya akan teruskan
Ini balance. Baki itu semakin lama semakin kurang, interest semakin lama semakin kurang. Interest yang berkurangan ya. Macam ni jawapan dia awak tulis. Tak apa, nanti kalau tak sempat tu ada nota ya. So 83940 ni kalikan dengan berapa persen? 5% dapat interest Baki yang terkini ni, yang tadi interest dia adalah sama, tapi yang ini reducing balance ni awak interest terhadap baki yang terkini. Macam mana dapat? Saya tak nak tanya awak Macam mana dapat 1679? Berapa? 3 pandai awak. 33576 kalikan dengan berapa? 500. Jadi awak dah boleh faham hari ni. So awak faham yang ni, yang lain rasanya awak boleh, bila awak tengok balik nota, you can get the rest of this answer. Alright? Cuba awak buat yang ni boleh tak? Latihan. Dia kasih maklumat ni. And then buat sekejap. Ni latihan tau, latihan. Exercise. Hantar. Hantar lah. Yang ni hantar, yang ni hantar. Quiz Quiz lah, quiz. Tapi cepat sikit boleh tak? Satu kertas kosong tak nama awak, then answer the discussion. Bila dah siap, awak hantar kat tepi ni, nanti saya kutip boleh? Tepi sini lah.
Kalau awak dah siap, nanti saya akan terus next slide. Background noise. Background noise. Kena hantar Pak. Please Dah siap? Betul.
Tak tahu pula. 3 biasanya kosong tu. Dah Okay, kita teruskan boleh Dah siap? Dah siap? Dah siap? Awak hantar je lah. Cuba tengok yang lepas, yang tu tadi, contoh. Boleh tak awak sambung nanti? Kita teruskan? Boleh? Alright. So, yang ni pun awak tak payah salin. Cuma, yang ini lah senarai. Dengar ini senarai belanja Senarai apa belanja yang perlu awak this is project cost that you need to prepare before you start the business. Okay, so yang pertama capital expenditure, yang kedua apa, working capital, yang ketiga pre-operating contingency. So kita ada kita yang dalam awak punya plan, kita ada apa, 3 kolom. Satu ialah apa, fixed asset, yang kedua ialah apa, monthly kan, yang ketiga ialah others. So yang inilah fixed asset dan capital expenditure ya. Betulkan boleh tak? Fixed asset, capital expenditure or fixed asset, bukan fixed asset atas ni silap. Is fixed asset yang kita contains of office equipment, office renovation and signboard and machine. So contoh office equipment awak jumlah dia berapa? 3640, awak menggunakan duit kita, duit loan. Contohnya awak dapat duit loan 200,000, so the office equipment you can use that loan from the loan money. Alright, and then this is the source. Awak dapat duit punca daripada mana? Pinjaman, loan. Yang kedua adalah apa? Hire per purchase. Yang ketiga daripada duit awak sendiri. Yang keempat daripada apa? Aset-aset lama. Okey, contohnya mesin
daripada loan dan juga daripada hire purchase. Okey, hire purchase maksudnya mungkin satu daripada duit pinjaman yang awak gunakan, yang selebihnya awak buat pinjaman melalui hire purchase. Alright. And then signboard kita guna duit sendiri, contohnya cash. Alright. Operation ni kita yang lain menggunakan loan. So the rest of is 5,000 to 600 is use your own cash. Alright. And then contingency saya dah ajar tadi. So this is senarai kos yang perlu awak ada ya, untuk apa? Untuk awak memulakan perniagaan. Awak tulis 1 month. Apa maksud 1 month ni? Tulis sikit. 1 month maksudnya 1 month maksudnya 1 bulan tak berniaga. Kita beranggapan 1 bulan tak berniaga, so kita mampu menyediakan ni lah. Boleh tak 1 month? Maksudnya 1 bulan tak berniaga, buka bisnes kan? Hari-hari tak boleh mulakan macam-macam. Tak ada lesen lah, gagal kita nak mulakan. Jadi kita dah ada duit untuk 1 month sebulan ni. Okay? Kerja tak sampai lagi lah. Alright. Reset belum pasang. Jadi 1 month kita sendiri. Kalau awak lebih lama lagi, lebih dulu lagi, contohnya kalau 3 bulan, jadi kuala seperti ini lah. 3 bulan tak berniaga. Ada sebenarnya itu sampai 6 bulan tak berniaga. Dia letak je dia punya signboard dia, supaya orang tahu dan sebagainya, supaya tempat tu kita dah cuk ya. So that's why we need 1 month working. Yang 1 month maksudnya kita berharapan sebulan kita tak boleh berniaga dengan bagus. Sebab baru nak mula berniaga kan. Jadi sebulan, macam awak belajar 2 minggu awal macam awak tak boleh nak mula lah. Seminggu awal tak boleh nak mula dan sebagainya, sebab awak macam-macam urusan, baru nak kenal kawan baru nak kelas, kadang pensyarah tak sampai lagi dan sebagainya. Ataupun pensyarah pun boleh nak mula, boleh. So biasanya is 1 month contohnya. Tapi kalau lebih panjang lebih bagus. Okey. Mana tahu sampai 3 bulan tak mula berniaga okey. Pro forma cash flow. Apa maksud cash flow? Boleh tulis sikit. Cash flow ni awak tak payah tulis pun sebab ada. Cash flow yang awak baru lah yang saya terangkan, sebab saya agak biasa benda ni kan. Cash flow maksudnya aliran apa? Tulis. Aliran tunai. Duit apa? Duit keluar masuk. Macam duit awak sekarang ni. Cash flow awak ada tak? Yes, bagus. Very positive. Maksudnya cash flow. Jangan cakap tak ada. Tak ada, nanti Allah turunkan awak takkan ada itulah mana punya. So cakap dia ada. Dan memang ada lah. Saya percaya kalau tak, awak takkan boleh makan. Cash flow walaupun sedikit awak tulis. Cash flow duit yang ada. Tahu tak duit yang ada? Tulis sikit. Kalau contohnya awak boleh jangkakan duit yang ada untuk 3 bulan akan datang. Awak kena selesai kan, bulan depan macam mana duit masuk dan duit keluar. Ada yang masih belum bayar lagi hutang kan. Itu bukan duit masuk kalau dia tak bayar lagi. Once dia dah bayar baru kita boleh apa? Baru kita boleh masukkan. Okay. So yang ini maksudnya duit keluar masuk. Apa yang ada dalam cash in? Apa maksud cash inflow ni? Tak saya juga. Cash inflow maksudnya apa? Duit masuk. Duit masuk ni daripada mana? From where? What the sources of duit masuk, cash inflow? First is equity contribution. Daripada mana? Daripada pekongsi punya contribution. Duit pekongsi lah, partner awak kasih duit. Yang kedua buat pinjaman. Yang ketiga apa? Daripada cash sale. Apa maksud cash sale? Jualan secara tunai. Saya tunjukkan ke awak ya. Saya ada 3 barang ni. Satu ialah handphone. Awak bayar secara cash. Contoh awak ni, awak punya ni, awak jual secara cash, awak dapat duit. Itu nama cash sale Tapi kalau laptop ni awak jual secara apa? Secara hutang. Itu namanya itu namanya credit sale. Awak boleh tulis tak duit credit sale masuk duit bulan ni? Tak bagus. Kenapa tak? Sebab duit awak belum dapat. Bila dapat duit, contohnya saya bayar ke awak juga saya kan saya hutang. Bila dapat duit bulan Januari nanti pada saya, baru bulan Januari tu awak tulis. So this is credit sale. Cash sale ialah secara tunai lah. Kan ada macam dekat Top Diamond kan. Ada yang awak boleh beli tunai, tapi yang mahal secara hutang. Okey, kecil macam apa? Yang memurah apa? Essential tu secara tunai. Yang lain secara hutang. Okey. Jadi apa maksud collection receivable? Collection receivable maksudnya apa? Apa maksud receivable? Receivable ialah apa? Client.
Receiver ialah klien ataupun pelanggan. Receiver is pelanggan. Collection maksudnya kita dapat kutipan. Kutipan dari pelanggan tu bila? Ni kan bayar kita setiap bulan kan? So awak tulis setiap bulan lah. Januari, Februari, Mac, April. Kan? Maksudnya awak contohnya harga laptop tu 2000 kan? Bagikan 4 contohnya. So bagi 4 500, 500, 500 setiap bulan. Januari 500, Februari 500. So this is collection receivable. Apa maksud receivable? Kita belum terima kan? So kita dapat kutipan yang kita belum terima lagi daripada klien. Daripada sama debtors, bukan debtors How to pronounce debtors is debtors. Awak kurangkan kata D. And fixed asset sale. Contohnya laptop ni awak, saya tak nak kat laptop lah. Contohnya kalau kursi ni awak jual. Okey? Awak dapat duit kan? So itu pun baru masuk duit masuk Dan seterusnya cash outflow. Apa maksud cash outflow? Duit apa? Duit keluar apa yang belanja awak keluar, kita boleh bagikan kepada 3 department. Department apa? Admin, kita bayar gaji semua, bayar sewa, bayar elektrik. Marketing, kita bayar commission. Operational, kita bayar bahan mentah. And then kita juga bayar, yang lupa, kita baru tadi kita bayar apa? Term loan and hire purchase. Kita bayar pinjaman tadi, payment kan? Interest plus principal kan? And then kita beli fixed asset yang kita jual yang lama ni, kita nak ganti dia, kita kena beli aset baru pun kena keluarkan duit. And then pre-operational ni kalau boleh awak tulis sebab ni benda baru lah. Benda baru saya suka tulis Apa maksud pre-operational expenses? Sebelum mula perniagaan awak kena ada belanja-belanja. Contohnya sebelum masuk kelas kan, sebelum masuk daftar pelajar baru, sebelum tu kena sediakan apa? Benda kos-kos kan? Yang contoh nak beli kelas baru ke, kelas lama ada, kelas baru ke, and then nak kena sediakan deposit ke macam contoh untuk berniaga pun sama. So kita kena sediakan yang tak ada dalam plan. So kita kena sediakan duit lah untuk kita contohnya ada orang kita nak jemput penyanyi kita ada terniat tu dan itulah sebagai apa? Pre-operational expenses. Sebelum kita nak buka perniagaan. Boleh Alhamdulillah. And then apakah elements of pro forma cash flow? So kita ada, kalau lebih duit masuk lebih pada duit keluar, apa namanya? Inflow greater than outflow. Apa nama dia? Jawab. Awak boleh tulis surplus tulis sikit surplus. Outflow maksudnya duit masuk lebih besar daripada duit keluar, mestilah kita ada lebihan. Duit keluar pula lebih besar daripada duit masuk. Banyak tapi duit masuk tak banyak, itu nama deficit. Okey. Awak tulis surplus dengan deficit saja. Keyword dia. Nanti awak carilah maksud dia nanti kalau awak lupa. And then cash position kita ada ending and beginning. Boleh tak? Ending and beginning boleh tak? Ending and beginning. Maksudnya pada hujung tahun ni berapa bulan? 31 Disember. Oh yes. Amount dia yang boleh awak jangka ialah 1,300. 31 Disember 1,300. Awal bulan pada bila awal bulan? Tahun depan. Berapa? Satu bulan apa? 1 Januari. 1,200 pada hujung bulan. Awal bulan berapa? 1,200 juga. Betul tak? Ending balance sama dengan opening balance. Ending balance is equal to opening balance. Hujung tahun pada 12 tengah malam, masuk bagi 1 pagi, pukul 1 pagi contohnya, dalam balance sama. Sebab itu nama dia apa? Closing balance sama dengan apa? Opening balance pada next period. Boleh Yang ini pun saya akan ada bagi awak ni. Dan saya pun dah bagi nota tadi. Cash outflow. Contohnya ni adalah cash outflow yang awak bayar pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, dan ni adalah jumlah. Ni ada balance. Ni ada dalam buku yang saya beri nota pagi tadi pagi tadi saya bangun awal tidur awal. Saya tidur awal. Saya tak tidur banyak kerja. Pukul 10 nampak pukul 10 terus tidur. So saya bangun pukul 3. Macam awak tidur lambat, bangunlah lambat. Okey. Tidur awal pukul apa? Bangun. Awak yang tipu saya bangun. Saya nak
Lebih je. Bangun kau apa? Tak main subuh lah. Okay. And then income statement. Income statement awak tu sikit. Income statement awak dah belajar dalam awak punya principle of account. Dah belajar. Don't worry. Awak mesti faham dia. Maksudnya kita ada apa? Awak highlightkan contoh, saya nak ulang je lah. Dia tulis note dia iaitu apa? Profit and loss. Ataupun nama dia apa? PNL, tulis profit and loss. Tulis ya. And then kita ada gross profit. Apa maksud gross profit? Gross profit ialah sales. Untuk kasar, sales minus cost of goods sold. Tulis Gross profit formula dia apa? Sales tolakkan dengan cost of goods sold. Net profit ialah apa? Net profit untung bersih ataupun gross profit tolakkan dengan expenses. Dapat net profit. Itu je lah income statement. Okay, yang saya nak tunjukkan sini, ya, kita pun nak habis alhamdulillah. Ya, kita ada dua company. Satu company apa? Yang jual, contohnya jual beras, jual produk. Bahawa sebelahnya ialah jual gunting rambut. Gunting rambut. So, gunting rambut ialah kategori apa? Kiri ke kanan? Servis ke manufacturing? Kalau gunting rambut servis. Dia tak ada barangan ya. Gunting rambut tak keluarkan barangan. Bukan dikeluarkan rambut awak, bukan. Malah dia buang lagi. Betul kan? Jadi dia adalah servis. So servis kita tak ada cost of goods sold. Boleh tak orang itu servis tiada apa? Tiada nama dia cost of goods sold, tapi dia boleh ganti sebagai nama dia apa? Cost of sales Ada setengah dinamakan sebagai cost of sales. Tapi cost of goods sold ni bila mana kita jual barangan, and then kita akan tolakkan sales minus cost of goods sold, dapat profit, gross profit, and then minus expenses, all expenses, administrative, marketing, financial, all the other expenses, then you can get net profit. Whereas the service is no cost of goods sold, just sales minus expenses, then you can get net profit. Okay? Okay, good. And then seterusnya ialah apa maksud net profit? Tadi itulah. Boleh tak saya kurangkan sikit tentang ini? Awak nak hebat saya. Awak faham saja. Kita ada apa? Kita ada stok akhir Stok akhir pada bila? Nama dia pun stok akhir ataupun closing stock pada 31 apa? 31 Disember. Maksudnya apa? Contohnya ialah ini ialah barang-barang. Barang-barang contohnya awak jual apa? Jual beras contohnya kan. Tapi yang 5 ni ialah stok akhir. Maksudnya 5 ni belum terjual. Beras ni belum terjual. Jadi dia awak dapat duit kan? Jadi awak kena tolakkan dengan apa? Keseluruhan awak kena tolakkan dengan apa? 5 closing yes. Sebab awak belum terjual. Sebab terjual ni tak tahu. So, jadi awak kena tolakkan dengan stok akhir. Kalau stok akhir sebab kena kira closing stock kena kira setiap hujung tahun ataupun hujung bulan. Jangan lupa, biasa kita lupa stok akhir ni. Stok akhir ni akan mengurangkan untung tau. Mengurangkan untung. Okey, sebab kenapa stok akhir mengurangkan untung? Sebab awak agak dia akan mengurangkan untung sebab awak dah awak dah tolak stok akhir tadi. So tapi kalau awak tak tolak, untung awak tinggi contohnya, untung awak rendah contohnya, right? So yang ni berkaitan dengan stok akhir. Ni dia punya format saja ni pun ada, ini yang ringkas Yang ni pun ada dalam saya punya nota lengkap tu. Sales minus cost of goods sold dapat gross profit, tolakkan dengan gaji semua dapatkan apa? Net profit. Saya ulang 6,000 minus apa? Minus 2,000 dapat gross profit, 4,000 minus gaji dapat minus 800, minus 500, minus 40 and 60, and then you can get net profit. Yang ini panjang lah. Kita akan ikut setiap bulan. Okey, nanti saya akan awak ada sistem tu. Awak jangan risau, awak tak perlu sediakan dan sistem akan menyediakan yang penting awak faham term-term tu Okey, dan last kali kita ada balance sheet. Balance sheet ialah apa? Yang tadi yang income statement ialah apa? Revenue dengan expenses list. Income statement ialah apa? Revenue dengan expenses. Revenue minus expenses. Okey. Yang ini ialah balance sheet.
Tiga base. Apa? Boleh base. Asset, liability dia apa? Equity. Kalau balance sheet dia apa? Ataupun financial dia, ataupun nama baru dia adalah financial position. Asset, liability and equity. Okay? Jadi dia akan kita kena tunjukkan jugalah yang menunjukkan kedudukan apa? Kedudukan asset, liability and owner equity. Jadi aset ni kita ada ni lah. Asset, total asset, liability tambah equity sama dengan liability tambah equity. Jadi jumlah dia sama, boleh tak? 4,300 ni adalah sama. Alhamdulillah kita dah habis doa kita tadi. Yang ini contohnya kita akan buat setiap tahun, tunjukkan berapa kedudukan tahun 1, tahun 2, tahun 3, kedudukan asset, current asset dan sebagainya. Dan baki dia akan sama untuk apa? Year 1, asset is equal to equity plus liability. Year 2 pun sama. So menunjukkan, mungkin ada menunjukkan peningkatan asset ada peningkatan dan sebagainya. It depends on the company. Okay, dah last kita dah on the summary dah habis. The finance plan is an important part of the business plan, just like other plans, administrative, marketing and operational. Don't forget the finance. So when you forget the finance, then everything happen. If you don't have enough money, then the admin and marketing and operational not run in smooth method, in smooth way. Alright, you have to plan your money, otherwise that your urusan akan ni. Sebab tu kadang-kadang orang murung je. Kenapa murung ya? Ada gila pun ya. Bila mana dia buat pinjaman tu dibuta, dan kita tak jalan, dia bayar bulan berapa? Bulan RM50,000. Mana dia RM50,000 awak dah buat pinjaman. Jadi itu yang murung gila Ada yang gila ada yang bercerai sebab awak tak plan duit betul-betul. Mungkin awak dah pernah rasa bagaimana awak tak plan duit betul-betul, then you akan suffer along your life. Alright, please remind that. Please sikit. Please boleh tak? Orang kaya apa? Ada duit. Orang miskin tak ada duit. Power tak saya punya tu Okey tak saya punya tu frasa dia? Orang kaya apa? Ada duit. Orang miskin tak ada duit. Terima kasih. Okey, nasib baik awak cakap betul. Kalau tak memang makan awak saya tak tambah Elah wakil lah. Kalau cakap betul semua dapat makan. Alright. Okey. Tu daripada saya. Terima kasih. Kalau kurang minta maaf. Alright.